Ampun tuanku, hadirin yang dihormati sekalian, sama-samalah kita menghormati lagu Dirgahayu Tuanku. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli yang Camat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibni Duli yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Tuanku Raja Muda Perlis, melangkap Tuanku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Ampun Tuanku. Terlebih dahulu Patik bagi pihak majlis mengambil kesempatan ini untuk menyembahkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih di atas limpah perkenan Duli Tuanku berangkat bercemar duli ke Majlis Perasmian Ikaf Qurani Akademi Iqra' Yayasan Khairul Ummah Antarabangsa. Sesungguhnya keberangkatan Duli Tuanku amat ditunggu-tunggu oleh Patik dan sekalian hadirin yang hadir dan sudah tentu ianya akan menjadi kenangan abadi buat Patik dan sekalian hadirin pada hari ini. Ampun Tuanku, Patik mohon perkenan Duli Tuanku untuk Patik meneruskan acara majlis seterusnya. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis. Yang berhormat Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Zaid Ehsan, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis. Ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Syekh Hamdul Rahman Al-Harfi, Atas Agama Kedutaan Arab Saudi. Yang berbahagia Datuk Fatul Bari bin Mat Jaya, Pengerusi IKAF. Yang berbahagia Dr. Zakir Naik, Penceramah Antarabangsa. Ketua-ketua jabatan, ahli-ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Ayatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, guru-guru besar sekolah, Div-Div kenamaan dan para jemputan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama bagi meraih dan memeriahkan Majlis Perasmian Ikaf Qurani Akademi Iqra' Yayasan Khairul Ummah Antarabangsa. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini akan merapatkan perhubungan dan kemesraan bersama sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Ampun Tuanku, yang berhormat para hadirin yang dimuliakan, majlis dimulakan dengan menyebut yang berbahagia Datuk Dr. Fatul Bari bin Mat Jaya untuk menyampaikan taklimat. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam Al-Quran penyinar masa depan, Iqra'. Menghadap Duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Raja Muda Perlis. Terlebih dahulu Patik bagi seluruh warga kerja Yayasan Khairul Ummah Antarabangsa IKAF ingin merafak sembah menjunjung kasih yang tidak terhingga atas perkenan Duli Tuanku bercemar Duli berangkat menyempurnakan majlis perasmian program IKAF Qurani Academy atau singkatannya Iqra' pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran Duli Tuanku pada hari ini memberi 1000 makna kepada kami warga IKAF. Ampun Tuanku, Patik mohon untuk menyampaikan ucapan kepada hadirin sekalian. Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Negeri Perlis. Yang dihormati my friends,
Dr. Zakir Naik, yang dihormati Syekh Abdul Rahman Al-Harfi, Attaché Agama Kedutaan Arab Saudi, mewakili Kedutaan Arab Saudi, yang berhormat YB Said Omar Sarifuddin bin Said Ihsan, Seusaha Kerajaan Negeri Perlis, yang berhormat ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri Perlis, yang berusaha, ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan, dan tak dilupakan kepada rakan saya Wan Saiful Wanjan, pengurusi PTPTN yang turut bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan seterusnya Dr. Kamilin Jamilin yang merupakan pengasas kepada modul Iqra, dan saudara Zul Hisham yang merupakan mudir ataupun pengetua bagi pengurusan tahfiz Darussidir. Seterusnya para pelajar, ibu bapa, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan pada pagi petang yang berbahagia ini untuk bersama-sama dalam majlis pelancaran program IKAF Quranic Academy ataupun singkatannya Iqra. Untuk makluman sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Iqra merupakan salah satu daripada program di bawah IKAF, International Khairul Ummah Foundation, ataupun dalam bahasa Melayunya Yayasan Khairul Ummah Antarabangsa, yang dipengurusikan oleh saya sendiri. Dan sesungguhnya di bawah IKAF ini kita ada beberapa program sasaran kita. Kita ada yang pertamanya Iqra yang akan saya jelaskan secara ringkas selepas ini. Yang kedua, kita ada program Fiqhud Dalil ataupun fiqh berasaskan dalil, yang kita adakan modul-modul tertentu yang disusun oleh para ilmuwan dan ustaz-ustaz kita untuk kelas bagi orang-orang yang senior di sebelah pagi ataupun di sebelah tengah hari. Dan kemudian kita ada juga kursus-kursus intensif yang mana kita akan mensasarkan atlet-atlet sukan yang kebanyakannya mereka bermusafir, jadi mereka perlu ada asas tentang perkara-perkara berkaitan dengan salat, jamak qasar, hukum hakam musafir dan sebagainya. Dan seterusnya kita juga ada program sualat. Sualat ini iaitu program yang akan kita anjurkan di masjid-masjid dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, iaitu kita adakan program soal jawab berkaitan dengan topik-topik fiqh, akidah ataupun akhlak tertentu yang sesuai dengan environment dan situasi semasa. Dan juga yang terakhir iaitu program kita pada petang ini iaitu Iqra. Iqra ini pengasas modul hafalan yang berkonsepkan the photographic memory, iaitu rakan saya Dr. Kamilin Jamilin, yang mana kita ucapkan tahniah kepada beliau, baru-baru ini mendapat pelajar cemerlang di Universiti Sains Malaysia, PhD beliau, dan beliau juga merupakan ahli majlis fatwa Negeri Perlis. Dan hasil daripada modul yang beliau berikan ini ataupun cadangkan ini, beliau telah melahirkan beberapa anak-anak di pusat tahfiz pengurusan Darussidir oleh saudara Zul Hisham Ayub, yang akan kita dengar persembahan mereka sebentar lagi insya-Allah. Dan program ini konsepnya adalah hafalan Al-Quran, metodnya metod yang baru, iaitu kita fokus kepada metod menulis. Jadi di sini anak-anak akan menulis Al-Quran itu sendiri sesuai dengan tulisan Al-Quran Mushaf Utsmani yang kita ada, dengan jumlah-jumlah tertentu, ada 50 kali, ada 100 kali tulisan. Kemudian disusuli dengan hafalan 50 kali hingga 100 kali. Jadi target kita bukan target pada jumlah kuantiti hafalan, banyak mana dihafal, akan tetapi kita target kualiti hafalannya. Jadi sasaran kita, sasaran saya sendiri dan rakan-rakan di peringkat IKAF Negeri Perlis dengan kerjasama Darussidir, supaya pada masa depan anak-anak Negeri Perlis minimum darjah 6 mereka dah habis juzuk amma minimum dengan hafalan yang luar biasa kualitinya. Mereka boleh ditanya ayat mana, muka surat berapa, perkataan awal, perkataan hujung, bacaan terbalik ke belakang, 20 ayat sebelum, 10 ayat sebelum. Dan seterusnya next step, next stage, kita akan pergi kepada mengetahui konten surah. Next level, kita akan pergi kepada mengetahui konten ayat itu sendiri. Jadi ini kita mengharap dari masa ke semasa, insya-Allah dengan sokongan Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan juga dengan sokongan Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, kita akan dapat membawa sekiranya modul ini berjaya untuk dipraktiskan di rata-rata tempat, mungkin di masjid-masjid dan sebagainya, insya-Allah. Jadi saya
Di akhirnya mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi melapangkan masa, meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita. Dan tahniah juga saya ucapkan kepada adik-adik yang berjaya dalam sesi saringan. Dan untuk makluman hadirin sekalian, sesi saringan kita buat pada 2 minggu yang lalu, dan akhirnya kita dapat 21 orang pelajar peringkat awal yang kita ambil terlebih dahulu untuk mulakan sesi pertama kita pada bulan Januari yang akan datang, insya-Allah. Ampun tuanku, sekian saja ucapan Patik. Akhir kata Patik mewakili seluruh warga IKAF ingin merafak sembah menjunjung setinggi kasih atas perkenan Duli tuanku kerana sudi bercemar Duli berangkat ke majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon mempersilakan sahabat saya Dr. Kamilin Jamilin untuk meneruskan sesi pertunjukan kepada ibu bapa sekalian, kepada hadirin sekalian, berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan dan hasil modul yang telah beliau laksanakan setahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Saya Dr. Kamilin Jamilin daripada Darussidir, yang mana kita di Darussidir selama ini cuba untuk nak memperkenalkan satu sistem hafazan baru, iaitu kita menghafal dengan menggunakan konsep hafalan visual, iaitu anak-anak kita akan menghafal dengan mengingati gambaran seolah-olah Al-Quran itu di hadapan mata. Yang mana kalau kita tengok para ulama dahulu, bila mana menghafal hadis, ribuan hadis, ratusan ribu hadis, mereka mampu mengingat hadis-hadis tu seolah-olah berada di hadapan matanya hadis-hadis tersebut. Jadi kita cuma nak melahirkan sedikit kira kata contoh ataupun gambaran kepada hafalan para ulama terdahulu, yang mana kita utamakan konsep mengingati hafalan yang baik daripada kualiti ataupun kuantiti hafalan, daripada hafalan yang cepat dan banyak. Kerana selama ini saya mendapati daripada pengalaman diri sendiri dan juga sahabat-sahabat yang lain, kebanyakan kita terlampau mengejar hafalan yang cepat. Kita terlalu pantas untuk nak menghabiskan satu hafalan Al-Quran 30 juzuk dengan mengambil title Al-Hafidh dan berbangga dengan sijil-sijil yang kita ada. Tetapi ramai daripada kita kemudiannya kerana sibuk dengan pelbagai komitmen, lalu kita terlupa Quran-Quran yang telah kita hafal bertahun-tahun yang sudah. Jadi insya-Allah apa yang kita harapkan daripada anak-anak ini ialah untuk nak mampu menjaga Al-Quran mereka, kerana kalau hafalan yang mereka hafal itu seolah-olah surah Al-Fatihah, yang mana kalau kita tak mengulang setahun pun insya-Allah kita boleh ingat, maka itulah yang kita harapkan daripada hafalan anak-anak kita. Dan insya-Allah dalam masa sedikit masa lagi kita akan bawakan sedikit contohlah macam mana hafalan-hafalan yang telah kita terapkan pada anak-anak didik saya di Darussidir. Yang mana kita bawa pada hari ini 4 wakil anak-anak kita, iaitu adik Syakir, adik Iman Syafiz, adik Dekna dan juga adik Safiyah. InsyaAllah kita akan uji mereka. Yang pertamanya hafalan Al-Quran, yang mana hafalan Al-Quran, soalan-soalan yang kita akan kemukakan bukan soalan biasa, iaitu soalan sambung-sambung, tetapi soalan yang jauh lebih mencabar daripada itu, iaitu kita nak bagi tahu bahawa mereka nampak apa yang dihafal itu dengan begitu baik. Dan yang kedua, kita akan tanya juga berkaitan dengan kefahaman hadis, kefahaman Al-Quran, ayat-ayat yang mereka telah hafal selama ini. Dan juga kita akan tanya sedikit soalan tentang hadis 40 yang telah mereka hafal. Okey, insya-Allah yang pertama sekali kita akan tanya kepada adik Syakir kita dulu. Adik Syakir, insya-Allah nanti bila jawab mic dekat supaya suara lebih jelas. Okey, insya-Allah kita akan tanya pada adik Syakir yang dia telah menghafal hampir habis juzuk Al-Baqarah, dan begitu juga dia dah hafal juzuk hampir 10 juzuk daripada
juzuk 20 hingga juzuk 30. Okey. Syakir, kalau Ustaz tanyakan Syakir tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang kewajipan berpuasa, cuba Syakir bacakan ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم. Adik Syakir, ayat tadi tu ayat nombor berapa? 183. Okey, perkataan akhir ayat tadi apa dia? لعلكم تتقون. Okey, berapa la'allakum tattaqun yang perkataan yang sama yang Syakir dah hafal? 4. Okey, yang pertama Ayat 21 Ya ayyuhan nasu ubudu. Ayat 63 Wa idh akhadna. Ayat 179 Walakum fil qisas. Ayat cuba baca 183 ayat la'allakum tattaqun yang kedua. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Okey, cuba adik Syakir cerita, sebutkan ayat yang telah dihafal berkaitan tentang kewajipan kita berwasiat, melakukan wasiat. Bacakan. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله. Ayat tu ayat nombor berapa? 180. Okey, cuba ceritakan sikit ayat tu. Ayat itu menceritakan tentang kita wajib berwasiat kepada keluarga kita, sebab kalau tak nanti ada pergaduhan. Okey, dalam Allah bila mana sebut tentang, Allah ceritakan surah Al-Baqarah tentang pesanan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Mungkin Adik Syakir boleh bacakan ayat tersebut. Ayat nombor berapa? Ayat 67. Ayat berapa yang menceritakan tentang pesanan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub? 67 sampai 73. Bukan. Pesanan Nabi Ibrahim. Um, 132 dengan 133. Okey, bacakan ayat dia. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Apa pesanan dia? Dia pesan supaya kita jangan syirik kepada Allah SWT. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون, dan matilah dalam keadaan Islam. Terima kasih adik Syakir. InsyaAllah kita cuba untuk adik Iman. Okey. Adik Iman Syafiz, kita akan tanya kepada adik Iman Syafiz soalan-soalan Al-Quran dulu. Okey, yang pertamanya, okey, adik Iman Syafiz, sebutkan nombor ayat bagi firman Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl. 217. Bacakan ayat 23 ayat sebelum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Okey, dalam ayat-ayat yang Iman dah hafal, ada banyak ayat-ayat yang hampir serupa. Salah satunya bila mana Allah sebut innaka antat tawwabur rahim. Okey, innaka antat tawwabur rahim, ayat nombor berapa? 128. Innahu huwat tawwabur rahim. 54 dengan 37. Wa anat tawwabur rahim. 160. Okey. Okey, Iman Syafiz, cuba sebut nombor ayat fasayakfikahumullah. 137. Ayat sebelum dia. Sebelum dia, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Ayat sebelum lagi. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Okey, dalam surah yang Iman dah hafal ada perkataan yang hampir serupa juga. Wa ma lakum min dunillahi mi wali wala nasir, dan wa ma laka min dunillahi mi wali wala nasir. Mana nombor berapa ayat wa ma lakum dan nombor berapa wa ma laka?
62. Dan wama lakum 112. okey. Imam Syafiz, soalan tentang hadis. Cuba Iman bacakan hadis Arba'in Nawawi 23. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 32. 23. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. Siapa yang riwayatkan hadis tu? رواه مسلم. Baca dua hadis sebelum dia. عن أبي عمرو وقيل بن عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه مسلم. Terima kasih adik Iman. Kita cuba adik Dekna ataupun nama sebenarnya Erina. Okey, Dekna umur dia baru 9 tahun dan dia antara pelajar yang sangat bagus, masya-Allah, bermula dengan tak pandai menulis tetapi dalam masa sebulan sudah pandai menulis dan tulisan di antara yang kita consider paling cantik lah di Darussidin. Okey, adik Dekna. Okey, Ustaz nak tanya adik Dekna hadis. Okey, kalau Dekna boleh bacakan hadis nombor 34. حديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Okey, siapa yang riwayatkan hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai'? innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha. Okey, cuba bacakan hadis tu. Okey, adik Rina bacakan hadis tentang kewajipan memuliakan tetamu. 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Siapa yang riwayatkan hadis ihfazillaha yahfazuk? Okey, Iman tolong. Tak dengar. رواه مسلم. Rawahu Tirmizi. رواه الترمذي وقال حديث. Okey. Alright, sekarang kita tanya adik Safia. Safia antara pelajar kita yang sangat amazing. Dia punya hafalan dia yang mana kalau kita tanya detail satu kalimah sekalipun, insya-Allah dia boleh jawab. Okey, adik Safia. First kali adik Safia cuba bacakan ayat 275. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Okey, 25 ayat sebelum. ...25 ayat sebelum. ولما برز الرجال وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Okey, cuba adik Safia buka 5 helaian sebelum. 1, 2, 3, 4, 5 helai sebelum. Bacakan ayat paling bawah sekali
belah kiri, muka surat belah kiri. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Okey, ayat tu nombor berapa? 210. Okey, ayat paling bawah muka surat belah kanan dia. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ayat sebelum dia. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sebelum lagi. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. 160 ayat sebelum. 160 ayat sebelum tu. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Ayat paling bawah muka surat tu. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, yunsarun yang dibacakan tadi tu ada berapa banyak yang Safia hafal? Ada perkataan yunsarun. 3. Okey, bacakan yang kedua. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Okey, kita tanya adik Safia soalan berkaitan hadis. Okey, Safia cuba bacakan hadis ke-40. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن 13 hadis sebelum. 13 hadis sebelum hadis 40 tu. Hadis 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. Okey, siapa yang riwayatkan hadis fa'alaikum bisunnati? رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Terima kasih kita ucapkan kepada adik Safia, adik Dekna, adik Iman dan adik Syakir di atas kita kata ujian yang telah kita kemukakan, dan buat pengetahuan semua, minggu depan mereka akan menghadapi ujian besar di Darussidin dan kita doakan supaya mereka semua berjaya insya-Allah. Dengan itu sekian dulu kita kata pendedahan pada sesi awal ini, dan moga-moga ia memberi semangat dan pengetahuan kepada kita semua dan kesedaran kepada kita insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, beri-beri ampun. Demikian tadi slot kuis dari pelajar tafsir Darussidin yang dikendalikan oleh Dr. Kamilin Jamilin. Majlis melakamkan jutaan terima kasih. Ampun tuanku yang amat berhormat, yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan ucap utama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Zakir Naik. Majlis dengan ini mempersilakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respected Crown Prince, the Chief Minister of Perlis, the dignitaries, I welcome all of you with the Islamic greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure and honor for me back again in Perlis. I was here 1 year, 9 months back last year.
I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure and honor for me to be back in Perlis. I was here last year, about 1 year, 9 months back, in February 2017. And I would like to thank the Crown Prince for inviting me again, and also the Mufti and the Islamic organization. And I'm looking forward for a very wonderful lecture today, inshallah. I just started my short speech by the verse of the Quran, which was the first revelation by Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah says, Iqra, that you have to read. And unfortunately, we find that most of the Muslims in the world, they don't want to read. And those who want to read, they're only following the part of Allah's commandment. Allah says in the Quran, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Read in the name of thy Lord who created. Many of us Muslims want to read and they want to emulate the Western education. As long as the education gets you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, that education will be beneficial for you in this world and akhirah. If the education you acquire does not get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, it may or may not benefit you here, but in the akhirah it will be useless. So always the Muslims, the first guidance Allah gives in the Quran was not to pray, was not to fast, was not to perform Hajj, but it was Iqra, it was to read. And when we read, we should read in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And alhamdulillah, Perlis is blessed that you have a king and a crown prince and the Mufti and the Islamic organization which are encouraging the activities and getting the Ummah closer to Quran and Sunnah. And one such activity is the inauguration of Khaira Ummah organization here. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He, through this organization, serve the Ummah in general and the Muslims of Perlis in particular. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Dr. Zakir Naik di atas ucap utama sebentar tadi. Ampun tuanku yang amat berhormat, yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Majlis Perasmian Iqaf Quranic Academy Iqra diteruskan dengan gimik perasmian. Untuk itu majlis ini menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Fatul Bari Macaya menghadap dan memperkenan tuli yang camat mulia Tuanku Ranjang Perdana Perlis dan mengiringi tuanku untuk menyempurnakan gimik perasmian Iqra dengan diiringi bersama yang amat berhormat Menteri Besar Perlis dan Deputi Kenamaan. Dipersilakan. Menjunjung kasih tuanku, majlis sekali lagi memohon yang bahagia Datuk Fatul Bari bin Majaya menghadap dan memperkenalkan tuanku untuk majlis penyampaian surat tawaran program hafazan Al-Quran kepada Encik Kamaruzaman bin Mansur mewakili ibu bapa pelajar yang terpilih untuk program hafalan Al-Quran. Dipersilakan.
Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Fatul Bahari Majaya menghadap dan mempersembahkan cendera mata kenangan kepada Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Syekh Hamdul Rahman Al-Alfi mewakili Kedutaan Arab Saudi untuk mempersembahkan cendera mata kenangan kepada Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku, parti bagi pihak majlis sekali lagi ingin merapat sembah menjunjung kasih di atas limpah hafkanan diri tuanku berangkat ke Majlis Perasmian Ikaf Qurani Akademi Iqra Yayasan Khair Ummah Antarabangsa. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Kami bagi pihak 10 jawatan penganjur ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan keberangkatan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis berangkat meninggalkan majlis. Hadirin mohon berdiri. Sama-samalah kita menghormati lagu Dirgahayu Tuanku.